Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata, walaupun Singapura mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan dirinya, respons Israel di Gaza sudah keterlaluan. Satu gencatan senjata kemanusiaan segera perlu dilaksanakan, kata beliau. Berucap di Parlimen semasa perbahasan jawatan kuasa peruntukan bagi kementeriannya, beliau bagaimanapun menolak permintaan sesetengah rakyat Singapura untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut beliau adalah demi kepentingan Singapura untuk mengekalkan hubungan dengan sebanyak mungkin negara. Ceremonially breaking ties with countries every time we disapprove of their actions. In my view, that's not constructive. Whatever we say or do diplomatically will not change the situation on the ground. Nor, I will add, will it influence Israel to suddenly change its policy, or will it necessarily immediately reduce the suffering on the Palestinians? None of the 5 permanent members of the Security Council have broken ties with Israel. Even the Arab countries, Egypt, the UAE, Jordan, have diplomatic relations, continue to have diplomatic relations with Israel. Neither have ASEAN countries like Thailand, Philippines, or Vietnam broken off relations or closed their embassies in Tel Aviv. Dr. Balakrishnan juga mendedahkan bahawa Singapura akan menghantar kiriman ketiga bantuan untuk penduduk Palestin. We will continue also our long-standing support for the Palestinian Authority's capacity building efforts through our $10 million enhanced technical assistance package. We do all this because we look forward to the day when there's peace and that there is a functioning, capable Palestinian state, and that the Palestinian people get the peace and progress which they so richly deserve. Dr. Balakrishnan dalam pada itu menekankan betapa dasar luar Singapura tidak boleh dipengaruhi oleh sentimen atau kaitan kepada sebarang kumpulan di luar negara. Sebaliknya, ia mesti berdasarkan pemahaman tentang kepentingan teras Singapura. Beliau juga memberi amaran supaya dielakkan polarisasi di Singapura disebabkan kaitan atau identiti. Beliau juga berbesar hati para pemimpin masyarakat dan agama sudah cuba membantu orang ramai memahami tentang konflik yang sedang berlaku dengan lebih baik. Where else in the world will a rabbi and a mufti come together in a public display of solidarity, call for stronger bonds between the Jewish and Muslim communities, and express their hopes and prayers for long-term peace? This is a wonderful example of Singapore unity, cohesion, and compassion at its best. Satu rang undang-undang baharu akan dibentangkan di Parlimen bulan depan bagi menghukum mereka yang menyalahguna kad SIM tempatan bagi aktiviti penipuan dan jenayah-jenayah lain. Pihak berkuasa menyatakan lebih banyak penipu kini menggunakan kad SIM Singapura untuk membuat panggilan dan menghantar mesej. Ini sekaligus mengelakkan kaedah mengepung panggilan penipuan luar negara. Aplikasi Scam Shield juga akan dipertingkat untuk mengesan SMS berunsur penipuan dengan lebih tepat lagi dan membolehkan para pengguna membuat aduan dengan lebih mudah. The government has done what it can do. It continues to explore other measures to protect the public from scams. But there is a limit to what we can do. There isn't a single magic bullet, an ironclad shield against scams, unless we roll back digitalization, which means no more internet shopping, no smartphones and social media, no internet banking. And that's obviously not possible. So the key line of defense, a critical line of defense, has got to be every individual. Sementara itu, saudara, Encik Shanmugam juga mengumumkan bahawa para pelajar akan mula belajar tentang bahaya dadah menerusi lebih banyak subjek di sekolah. Walaupun topik anti dadah sudah disertakan dalam kandungan kelas Sains dan Pendidikan Perwatakan dan Kewarganegaraan CCE, ia akan diluaskan kepada subjek lain.
Ini memandangkan jumlah penyalahguna dada di bawah usia 30 tahun semakin meningkat di Singapura. Langkah ini antara 3 inisiatif yang akan dilancarkan oleh sebuah jawatan kuasa berbilang kementerian yang menumpukan isu pencegahan dadah antara belia. Jawatan kuasa yang dipengerusikan Encik Shanmugam itu ditubuhkan tahun lalu selepas satu tinjauan oleh Institut Kesihatan Mental IMH menunjukkan usia purata mula mengambil dadah adalah sekitar 15 tahun. Satu lagi inisiatif yang diperkenalkan adalah mengadakan hari memperingati mangsa dadah yang akan jatuh pada setiap Jumaat ketiga bulan Mei mulai tahun ini. Pemerintah akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IHL untuk menganjurkan pelbagai aktiviti. Lebih ramai pelajar politeknik dalam tahun terakhir pengajian boleh mendaftar bagi perkhidmatan negara NS setahun lebih awal daripada rakan seusia mereka. Mereka juga boleh menggunakan tempoh NS sepenuh masa bagi memenuhi syarat menjalani program amali atau internship bagi diploma mereka. Semua ini antara inisiatif baru yang diperkenalkan Kementerian Pertahanan MINDEF bagi anggota NS mencapai aspirasi akademik mereka sambil menyumbang lebih baik kepada Angkatan Bersenjata Singapura SAF. Bertungkus lumus berlatih demi mempertahankan Singapura. Namun kini mereka juga boleh meningkatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah dan memulakan kerjaya dengan SAF. Ini selepas MINDEF memperkenalkan 2 skim politeknik baharu dengan kerjasama Politeknik Singapura dan Politeknik Republik. Selain ini, ada 8 lagi skim yang melabur dan memanfaatkan pelbagai kemahiran para NSF. Skim-skim ini bermula sejak 2018 dan membenarkan para NSF mendapatkan politeknik diploma dan kredit universiti sambil melaksanakan tanggungjawab operasi. I'll graduate a bit earlier compared to my peers, so I'll get to start working earlier and get a head start in terms of the working life. And I'm also working under the army now, so also the work experience aspect, as well as all the soft skills that I will learn in my term as an NSF trainer, which is those leadership skills and people management skills, which will be useful in my future careers also. Para pelajar yang sedang mengambil kursus keselamatan siber atau elektronik aero angkasa di Politeknik Singapura ataupun kursus IT, kejuruteraan elektrik dan elektronik di Politeknik Republik layak bagi skim ini. Those selected will serve for 3 to 5 years through a combination of full-time NS and regular service as cyber specialists, or through full regular service as Air Force engineers or naval warfare system experts. We will expand this to other polytechnics and vocations in due course. Selain memenuhi aspirasi para NSF, MINDEF juga berhasrat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pada itu, kemudahan baharu di Bukit Gombak ini akan menempatkan Pangkalan Tenaga Manusia Pusat atau CMPB mulai 2025 yang merupakan pusat sehenti bagi semua perkara berkaitan NS. Di ruang online pula, portal NS tidak lama lagi akan digantikan dengan aplikasi telefon bimbit dan portal One NS baharu. Ia bertujuan memudahkan akses digital bagi semua khidmat NS. Di Parlimen siang tadi, Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan See Leng memberitahu Dewan bahawa sokongan baru bagi golongan pekerja yang diberhentikan tidak akan menggantikan pampasan pemberhentian pekerja sedia ada. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ketua Pembangkang Pritam Singh mengenai perincian skim sokongan yang akan dilancarkan lewat tahun ini. What we are intending to do is to provide this support so that the involuntarily unemployed workers can find time and can take a little bit more time in finding a right fit for the jobs that would come their way, rather than rushing into any job that they can find. Beberapa anggota parlimen juga bangkit bertanya tentang pendekatan pemerintah bagi menangani cabaran untuk menggajikan semula pekerja. AP JRC Bishan Toa Payoh Saktiandi Supaan bertanya mengapa rakyat Singapura menghadapi kesukaran mendapat pekerjaan baru selepas menganggur selama lebih 6 bulan. Dr. Tan berkata, ia disebabkan oleh beberapa perkara termasuk jangkaan pemohon kerja itu
sendiri dan jurang dalam set kemahiran yang diperlukan. Menjawab satu lagi pertanyaan mengenai sokongan bagi sektor-sektor dengan kadar pemberhentian kerja yang tinggi, Dr. Tan berkata kementeriannya akan mempertingkat program-program sedia ada yang bertujuan membantu para pekerja menukar pekerjaan dan meningkatkan kemahiran mereka.